warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, jilid yang ke-6. Kitab tu Ustaz Muhyiddin abang so buat 10, ini saya awak main 10 habis pula dah. Kena buat lain pula. Nah, ada orang tak dapat lagi kah? Ramai lagi. Tak apa kita buat 20 lah gitu. Kalau buat 10 tak cukup pula. Kita buat 20. Kemudian hari tu kita edak juga apa dia, keteh doa sembahyang duha. Ada yang dapat dah? Kalau tu kita photostat pula lah bagi ramai sekali. Mari kita baca doa sembahyang duha dulu. Biar pilih kalau tak sembahyang pun kita baca doa duha. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره بحق ضحائك وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني بما أتيت عبادك الصالحين رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillah. Itu di antara doa sembahyang duha yang kita edakkan hari itu. Mudah-mudahan kita dapat bacalah setiap kali kita sembahyang duha, khususnya pada hari Jumaat. Kalau boleh jangan tinggallah sembahyang duha pada pagi Jumaat tu, sebab hari Jumaat tu sangat besar dia punya fadilatnya. Satu lagi, mari kita baca sikit lagi. Allahumma ushhiduka wa ushhidu malaikataka wa hamalata arshika wa ushhidu man fis samawati wa man fil ardi wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk
Alhamdulillah. Allahumma ushhiduka wa ushhidu malaikataka wa hamalata arshika wa ushhidu man fis samawati wa man fil ardi wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ini pun fadilatnya sangat besar. Nabi suruh kita baca, disebut oleh Imam Nawawi dalam azkar. Nah, sikit lagi kita baca untuk pagi ini. Nah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Alhamdulillah, itu di antara zikir-zikir pagi yang Nabi minta kita baca. Banyak lagi tuan-tuan. InsyaAllah kita baca yang tu dulu. Banyak lagi zikir-zikir yang Nabi suruh kita baca pagi dan petang insyaAllah. Baik, hari ini kita akan baca hadis di muka surat 7. Kita masuk muka surat 7 dah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan puan-puan kena ikut, ada kitab. Nah, kita kena baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli yaumil jumu'ati wa wujubiha wal ightisali laha wat tatayyubi wat tabkiri laha wad du'ai yaumal jumu'ati was salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi wa bayani sa'atil ijabah wa istihbabi iksari. Di situ salah tu. Dia tulis zaya kap ya ra. Salah. Itu bahasa Melayu. Bahasa Arab zikri zai kap ra saja. Zai kap ra.
Ya tak ada, ya dua-dua tak ada. Zal, kaf, ra, zikri, bukan zikir, bukan. Wa iksari zikri. Tulis tak betul itu. Zal, kaf, ra, bukan zai, ya, kaf, ya, ra, bukan. Zal, kaf, ra saja. Zikrillahi ba'dal jumu'ati. Ini satu bab yang Imam Nawawi nak cerita tentang kelebihan hari Jumaat dan apa yang patut kita sebagai seorang Muslim buat untuk hari Jumaat ni. Dia nak sebut di sini, dia sebut ada 9 benda yang dia nak sebut di sini. Ada 9 dalam hak kita baca tak saat ni. Pertama dia nak sebut tentang fadli yaumil jum'ati, kelebihan hari Jumaat. Apa dia kelebihan hari Jumaat? Kita akan baca hadis. Yang kedua, wa wujubiha, iaitu kewajipan menunaikan solat Jumaat kepada orang laki-laki yang bermukim yang sudah baligh. Yang tiga, walightisali laha, sunat mandi hari Jumaat. Yang keempat, wattatayyubi, sunat berwangi-wangian untuk hari Jumaat, pakai benda-benda wangi, minyak atar dan sebagainya. Wad du'ai yaumal jumu'ati, yang kelima sunat wad du'ai wat tatayyubi, sunat berwangi. Yang kelima wat tabkiri laha, sunat pergi awal ke masjid pada hari Jumaat tu. Sunat pi awal. Ni orang nak baca khutbah baru pi. Sunat pi awal. Wad du'a yaumal jumu'ati, yang keenamnya nak cerita tentang sunat banyak berdoa pada hari Jumaat. Sama ada hak pi ke masjid, sama ada hak duduk di rumah, sunat banyak berdoa. Yang ketujuh, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat berselawat banyak-banyak ke atas junjungan Nabi pada hari Jumaat. Allah. Yang ke-8, bayan sa'atil ijabah. Yang ke-8, nak menyatakan masa yang mustajab doa pada hari Jumaat. Masa mana? Masa mana yang doa kita sangat-sangat mustajab? Mana mustajab ni sangat-sangat diterima oleh Allah pada hari Jumaat. Dia akan cerita dalam huraian sekejap lagi. Dan yang ke-9-nya, istihbab iksari zikrillah ba'dal Jum'ah. Mana? Sunat membacakan, memperbanyakkan, sunat memperbanyakkan zikir pada hari Jumaat. Sunat banyak zikir yang kita baca. Itu amalan-amalan yang akan disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam bab ini tentang 9 perkara tadi. Dia dah sebut. Dia terjemah tu, bab kelebihan hari Jumaat dan wajib sembahyang Jumaat dan disunatkan mandi sebelum sembahyang dan memakai bau-bauan, digalakkan datang awal ke masjid dan berdoa pada hari Jumaat
dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan huraian mengenai waktu yang makbul berdoa bagi seseorang, dan sunat memperbanyakkan zikir kepada Allah selepas menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Itu adalah benda-benda yang akan disebut di dalam bab ini. Orang perempuan tak pergi Jumaat pun sunat buat benda-benda ni. Mandi hari Jumaat. Mandilah sunat Jumaat. Bukan. Bagi orang nak pergi Jumaat tu sama telah lah. Kita tak pergi pun sunat mandi hari Jumaat. Macam sunat mandi hari raya haji, sunat mandi hari raya puasa. Hari Jumaat merupakan penghulu sekalian hari dalam Islam. Orang Yahudi dulu Allah suruh mulia hari Jumaat, mereka tukar, mereka pergi mulia hari Sabtu. Allah turun pula tak bagi mereka menangkap ikan hari Sabtu. Allah sengaja hari Sabtu Allah bagi ikan banyak, lompat dalam parit tu. Allah saja Allah nak buat. Ini Yahudi. Dia tukar hari Jumaat pergi hari Sabtu. Kita orang Islam, dan sejak daripada Nabi Adam tu sampai kat kita, hari Jumaat lah penghulu sekalian hari. Dicerita nanti hari Jumaat lah Allah buat tu Adam. Tu Adam ni Allah buat daripada tanah kan. Hari apa mula buat tu Adam? Hari Ahad, hari Jumaat. Kemudian hari Jumaat lah Allah buh ruh kat dia. Hari Jumaat Allah masukkan dia dalam syurga. Hari Jumaat juga Allah buat keluar dia daripada syurga mai ke bumi. Dan hari Jumaat juga Nabi Allah Adam meninggal dunia. Dan disebut lagi juga dalam hadis-hadis lain, hari Jumaat lah akan berlakunya hari kiamat. Hari kiamat akan berlaku hari Jumaat. Jumaat bila tak tahu. Itu kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat merupakan penghulu sekalian hari dalam Islam. Pada hari tersebut Allah menjadikan dunia, bumi dan langit. Langit dan bumi ni Allah buat hari Jumaat juga. Allah. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa besar berlaku pada hari Jumaat. Oleh itu, segala amalan baik yang dilakukan oleh seorang pada hari Jumaat akan diberi ganjaran pahala yang besar. Allah menjadikan ia, hari Jumaat itu, suatu waktu yang paling afdal untuk berdoa. Dalam hari Jumaat tu ada satu waktu yang cukup mustajab doa. Oleh itu, hendaklah kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Jumu'ah ayat 10. Mari kita baca. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ni Allah perintah kita ni lepas sembahyang Jumaat tu, baliklah daripada masjid, pergilah rata-rata menunaikan tugas masing-masing. Hak menjaga pergi menjaga, hak nak pergi padang pergi padang, hak pergi pejabat kalau tak cuti. Pergilah buat kerja masing-masing. Apabila selesai sembahyang, kemudian hari Jumaat ni juga
diminta supaya kita selalu berdoa untuk mendapat kurniaan Allah. Dan Allah hari Jumaat juga Allah suruh kita ni banyak menyebut dan berzikir kepadanya. Mudah-mudahan kalau itu semua kita buat, Allah akan beri kepada kita kejayaan dunia dan akhirat. Itu fadilat hari Jumaat disebut dalam ayat 10 suratul Jumu'ah. Artinya ayat yang kita baca tadi, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertibarlah kamu di muka bumi. Bertibar tu bahasa Melayu ni. Maknanya pergilah ke sana ke sini, jangan duduk tunggu di masjid saja. Pergilah ke sana sini lepas sembahyang Jumaat tu. Menunaikan tugas masing-masing. Itu maknanya bertibarlah. Bertibarlah kamu di muka bumi mana. Pergilah masing-masing dengan tugas masing-masing untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajat daripada limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan akhirat. Itu ayat Quran, ayat 10 dari suratul Jumu'ah. Allah suruh kita lepas sembahyang Jumaat ni, pergilah buat kerja masing-masing, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima, mari kita baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه ukhrija minha. Abu Hurairah meriwayat satu hadis, katanya Nabi bersabda, apa Nabi sabda? Khairu yaumin tala'at alaihi syams. Sebaik-baik hari yang naik padanya matahari. Hari yang naik matahari padanya, sebaik-baiknya hari itu hari apa? Yaumal Jumu'ati, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat lah sebaik-baik hari yang naik matahari padanya. Fihi, pada hari Jumaat, khuliqa Adam, dijadikan Nabi Allah Adam pada hari Jumaat. Wa fihi, dan pada hari Jumaat juga, udkhilal jannah, dimasukkan Nabi Adam dalam syurga. Nabi Adam dulu duduk dalam syurga. Cuma Allah pesan jangan makan buah tu. Tapi iblis pergi kecek-kecek makan. Makan kena keluarlah daripada syurga. Dan padanya, pada hari Jumaat, dimasukkan Adam ke dalam syurga. Wa fihi, dan pada hari Jumaat juga, ukhrija minha, dikeluarkan Adam dari syurga dan mai ke bumi. Adam ada buat satu, bukan kesalahan, kesilapan. Kemudian dia minta ampun ke Allah. Allah ampun dosa dia, dia buat silap. Allah larang, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu piduk dekat pokok tu. Jangan kata nak makan buah, piduk dekat pun jangan pi. Akhirnya Nabi Adam buat juga apa yang Allah larang, kerana iblis ni dia kecek kau tu, dia kecek kau ni,
Sebenarnya Tok Adam dan Tok Hawa buat juga, akhirnya Allah usirkan mereka keluar daripada syurga. Kemudian fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Tok Adam terima pesanan dan apa dia larangan Allah itu, kemudian dia bertaubat kepada Allah atas kesilapan dia. Allah pun terima taubat dia itu. Jadi tak ada berdosa lah Tok Adam, walaupun dia buat benda yang Allah larang, sebab dia dah bertaubat kepada Allah. Ada juga disebut dalam hadis lain, di sini disebut ada 3 ya. Hari Jumaat Allah buat Adam, hari Jumaat Allah masukkan Adam ke dalam syurga, dan hari Jumaat juga Allah keluarkan Adam dari syurga. Ada 3 disebut di sini tentang kelebihan hari Jumaat ni. Dalam hadis lain dia disebut pula di hari Jumaat juga Allah wafatkan, matikan Adam alaihi salam. Tu Adam mati hari Jumaat, dan dalam hadis juga ada disebut lain hari Jumaat lah akan berlakunya hari kiamat pada hari Jumaat juga. Itu kelebihan hari Jumaat. Jumaat makna apa? Himpunan. Hari Jumaat hari berhimpun. Memang berhimpun sungguh kita pergi masjid sembahyang Jumaat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang terbit matahari ialah hari Jumaat. Pada hari inilah Nabi Adam alaihi salam dicipta, dan pada hari ini juga ia dimasukkan ke dalam syurga, dan pada hari ini juga ia dikeluarkan daripada syurga. Katanya Allah keluarkan Adam daripada syurga, letak tempat lain, dan Allah keluarkan Sayyidina Hawa, Tok Hawa pun tempat lain, bukan keluar sekali. Akhirnya Adam pun duk menangis cari Hawa, Hawa pun menangis cari Adam. Akhirnya berjumpa, katanya wallahu alam, di padang Arafah, tempat kita wukuf buat kerja haji tu. Padang Arafah ni padang perkenalan, padang pertemuan, nak berkenal. Pasal apa disebut padang Arafah? Katanya pasal semua orang kerja haji, bangsa apapun, daripada negeri manapun, akan pergi berwukuf di situ. Kawasan padang Arafah tu. Di situlah kita kenal dengan orang Islam yang bermacam-macam bangsa, yang bermacam-macam kulit, yang bermacam-macam bahasa. Walaupun kulit lain, bahasa lain, tetapi kita tetap satu di atas satu ikatan agama. Itu dia panggil padang Arafah, padang perkenalan dan pertemuan. Dan disebut juga padang Arafah pasal Tok Adam dengan Tok Hawa setelah mereka diusir terbit daripada syurga ni, pergi berjumpa di situ, padang Arafah tu. Banyak juga orang pergi berjumpa jodoh di situ, padang Arafah. Duk pergi hukuf-hukuf, kau ni bujang, kau ni bujang, pergi jumpa di situ, balik-balik nikah. Pak Haji dengan Mak Haji. Boleh juga lah. Yang nikah jumpa tahu nak jumpa padang Arafah, padang Tok Adam jumpa Tok Hawa. Pandai dia. Ada juga.
Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terjemahan sekali lagi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang terbit matahari ialah hari Jumaat. Pada hari inilah Nabi Adam alaihissalam dicipta, dan pada hari juga ia dimasukkan ke dalam syurga, dan pada hari ini juga ia dikeluarkan daripada syurga. Allah, ini kelebihan hari Jumaat ni. Kita ni Allah buat daripada Adam. Adam tu yang kita hak mula-mula tu, hari Jumaat Allah buat dia. Hari Jumaat merupakan penghulu hari, di mana hari ini banyak berlaku peristiwa-peristiwa penting dalam Islam, seperti yang berikut. 1. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, di mana beliau merupakan bapa kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam syurga dan kemudian dikeluarkan daripada syurga. 3. Nabi Adam diturunkan ke dunia dan dilantik menjadi khalifah di muka bumi. 4. Berlakunya hari kiamat. Ini ada disebut dalam hadis lain. Berlakunya hari kiamat seperti mana yang dinyatakan dalam Quran, dalam hadis. Hari kiamat akan berlakunya juga pada hari Jumaat. Itu satu hadis cerita tentang kelebihan hari Jumaat. Nah, hadis yang kedua pagi ini nak cerita pula bagaimana seorang Islam, khususnya laki-laki, menyambut hari Jumaat. Mari kita baca hadisnya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyamin wa man massal hasa faqad lagha. Ini cerita hari Jumaat pula. Bagi orang laki-laki yang mukallaf bermukim, hari Jumaat dia kena bersedia untuk nak pergi sembahyang Jumaat awal-awal sikit. Nabi cerita dalam hadis ni, apabila dia nak pergi sembahyang Jumaat, dia ambil wuduk dengan elok. Ambil wuduk dengan elok ni artinya dia buat dengan sempurna. Bukan kata orang buat cincai-cincai dak. Dia buat ambil dengan sempurna. Basuh muka sempurna, basuh tangan sempurna, sapu kepala, telinga sempurna, basuh kaki sempurna. Itu makna dia ambil dengan sempurna. Kemudian lepas dia ambil wuduk, Nabi kata dia pi ke masjid untuk nak sembahyang Jumaat. Kemudian dia masuk sembahyang Jumaat, dia dengar khutbah khatib yang baca khutbah. Kemudian dia duduk diam saja, bukan lena, duduk diam masa khatib baca khutbah tu, dengar khutbah khatib tu baca. Kalau itu yang dia buat, pertama sekali dia ambil wuduk dengan sempurna. Yang kedua dia pergi ke masjid awal. Yang ketiga dia dengar khutbah, dia diam, tak buat kerja apa. Orang ni kata Nabi, Allah akan ampun dosa dia
daripada Jumaat ni sampai Jumaat pula. Seminggu Allah ampun dosa. Besar tak besar fadilatnya. Bukan takat seminggu saja. Dan Allah tambah lagi 3 hari. Jumaat ni sampai Jumaat ni 8 hari. Jumaat ni, Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat pula ni 8 hari. Tambah pula 3, jadi 11 hari. 11 hari dia dapat ampun dosa daripada Allah. Pasal apa? Pasal dia ambil uduk sempurna, dia pergi sembahyang Jumaat awal, masuk dalam masjid, duduk senyap, dengar khutbah. Orang ni 11 hari Allah bagi kat dia keampunan dosa. Hebat tak hebat? Hebat. Sebaliknya, waman massal hasa, sesiapa yang duk pegang biji batu, pegang benda-benda lah. Dia duk main dengan benda lah masjid tu. Kalau zaman Nabi dulu dia pegang biji batu lah. Sebab masjid dulu ni orang sembahyang atas pasir, atas batu, dia main batu. Faqat lagha, maka orang ni namanya dia sudah buat benda yang sia-sia, mengsia-siakan. Apa maksud mensia-siakan? Ada ulama kata pahala sembahyang Jumaat dia tak ada. Atau ulama kata pahala sembahyang Jumaat dia tu kurang. Pasal apa? Dia duk main, duk pegang benda lain, duk main benda lain ketika khatib baca khutbah. Sebab itu kita ketika khatib baca khutbah kena bagi tumpuan dengar khutbah. Tambah dunia Allah ni orang tak main batu dah. Orang main handset. Tok khatib baca khutbah, dia duk buka handset dia. Duk WhatsApp kau tu, WhatsApp kau ni. Sampai tok bila qamat. Ini cukup jahat. Dulu zaman Nabi dulu dia duk main batu tu, pegang batu, upak-upak batu pasal dulu. Lah ni dia tak main batu, dah main handset. Dia tengoklah masjid-masjid. Anak-anak kita hambat pi ni, dia duduk belakang tu duk main handset. Dia WhatsApp kat kawan ni, WhatsApp kat kawan ni, lepas tu dia gelak. Khutbah orang duk baca. Ni kena larang ni. Ni Nabi larang ni. Nabi kata lara. Sia-sia saja sembahyang. Ni tuan-tuan. Pasal apa yang kita tak boleh ikut? Jangan duk pegang handset. Tutup handset tu. Ataupun handset tu tak usah duk bawa. Tinggal di rumah nak pergi sembahyang Jumaat. Mengacau ya. Ni mak-mak ni kalau cucu-cucu nak pergi sembahyang Jumaat, tinggal handset mak, tinggal. Jangan duk bawa. Pahala Jumaat sia-sia saja Nabi kata. Kita pun heran lah tuan-tuan ni tak mengaji. Kalau duduklah atas kapal terbang dia boleh tutup handset, duduk sengak. Tak buka pun handset. Tapi duduklah masjid dia boleh main handset. Bewak pasiak sungguh. Ni manusia, ni Nabi kata. Tu kalau dia pegang benda-benda lain tu Nabi kata lara dia. Sia-sia. Ulama kata sia-sia tu pahala Jumaat tak ada. Ada kata ulama kata pahala Jumaat berkurangan, kurang bukan banyak. Kok mana pun rugilah kita. Ni. Hari Jumaat kena pergi awal, kena masuk masjid. Kalau kita duduk habis dah, bacalah zikir-zikir lain. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Boleh bang 100 kali. Tu selawat kat Nabi pula kan, hari selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat. Banyaklah jenis-jenis selawat tu. Selawatlah. Hari tu hari kita buat ibadat. Ni hadis. Man tawadda'a, siapa yang mengambil wuduk,
Fa ahsanal wudu'a, dia ambil wuduk dia tu dengan elok. Summa, kemudian atal jumu'ata, dia pi sembahyang Jumaat. Fastama'a, dia dengar khatib baca khutbah. Wa ansata, dan dia diam. Dia tak main handset, dia tak main itu, tak main ini, dia duduk diam. Maka dia dapat apa? Nabi kata ghufira lahu, diampunkan baginya ma bainahu, antara hari Jumaat hari itu wa bainal Jumu'ah, dengan hari Jumaat yang akan datang. 1 minggu 8 hari. Jumaat dengan Jumaat tu 8 hari. Allah akan ampun segala dosa dia. Wa ziyadatu, dan Allah tambah lagi salasata ayyamin, 3 hari lagi. 8 campur 3, 11 hari Allah ampun dosa. Tapi sebaliknya, waman massal hasa, sesiapa yang memegang, menyentuh benda-benda lain, faqad lagha, maka sesungguhnya dia sudah sia-sia. Dia sudah lalai. Maknanya pahala jemaah dia mungkin habis tak ada, mungkin kurang banyak. Pasal dia tidak beri tumpuan kepada khutbah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil air sembahyang lalu ia mengelokkannya, ambil bagi elok sempurna, kemudian pergi sembahyang fardu Jumaat dengan tidak bercakap sepatah pun, pergi sengak, diampunkan dosa-dosanya di antara Jumaat ini dengan Jumaat yang akan datang, dan diberi tambahan 3 hari lagi. Sesiapa yang memegang suatu benda kemudian mereka leka bermain-main dengannya, main handset ni, sehinggalah tidak khusyuk mendengar isi kandungan khutbah, maka ia telah melakukan kelalaian dan kesalahan. Kelebihan bagi orang yang berwuduk di rumah, kemudian ia pergi ke masjid dengan tidak bercakap sepatah pun, lalu menunaikan sembahyang Jumaat, akan diampunkan segala dosa-dosa kecilnya selama 11 hari. 11 hari itu kat mana? Jumaat dengan Jumaat 8 campur 3 jadi 11. Syarak menegah perlakuan orang yang sembahyang Jumaat, yang tidak mengambil berat dan tidak khusyuk mendengar bacaan khutbah, kerana mendengar bacaan khutbah adalah antara rukun-rukun Jumaat. Antara rukun sembahyang Jumaat ni kena dengar khutbah. Itu satu kelebihan hari Jumaat. Allah ampun dosa selama 11 hari. Aduh. Wa anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir, idza jtunibatil kaba'ir, idza jtunibatil kaba'ir. Ini Nabi nak menceritakan fadilat 3 benda yang Nabi cerita di sini. Pertama, fadilat sembahyang 5 waktu.
Yang kedua, fadilat sembahyang hari Jumaat. Yang tiga, fadilat puasa bulan Ramadan. Nabi kata sembahyang 5 waktu tu dia akan menghapuskan dosa kita. Kita sembahyang subuh tadi, sekejap lagi kita nak sembahyang zuhur pula. Antara tu kalau kita buat dosa-dosa kecil, Allah akan ampun habis. Sembahyang subuh habis dah, Allah ampun dosa hak kita buat lepas Isya semalam. Sekejap lagi kita sembahyang zuhur pula, dosa-dosa kecil yang kita buat lepas subuh pagi tadi ni Allah ampun. Saat ni sembahyang asar pula, dosa-dosa kecil yang kita buat lepas zuhur tu Allah ampun. Begitulah sembahyang 5 waktu tu dia akan mengampunkan, mengkifaratkan segala dosa-dosa kita, menghapuskan segala dosa-dosa kita. Yang kedua, hak Jumaat dengan Jumaat. Kita sembahyang Jumaat hari ni, kita buat dosa-dosa kecil, minggu depan pergi sembahyang Jumaat, Allah ampun habis, hapus habis segala dosa-dosa yang kita buat antara 2 Jumaat tu. Begitu juga bulan puasa. Lepas puasa hari tu ni, kita buat dosa-dosa kecil, sampai puasa pula, kita berpuasa pula Ramadan pula, Allah ampun segala dosa-dosa kecil kita. Allah besarnya fadilat. Dengan syarat kata Nabi, idza jituni batil kabair. Dengan syarat dia janganlah buat dosa-dosa besar. Kalau buat dosa-dosa kecil saja, Allah ampun habis dosa-dosa itu. Antara semayang dengan semayang, antara Jumaat dengan Jumaat, antara Ramadan dengan Ramadan. Tapi kalau buat dosa besar, Allah tak akan ampun. Minum arak lah, berjudi lah, berzina lah, dahaka 2 ibu bapa lah, itu Allah tak ampun. Ampun hak kecil je. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya semayang fardu 5 waktu. 5 waktu kita semayang sehari semalam ni, berapa rakaat 17. Berapa kali kita rokok? 17 kali rokok. Allah bongkok belakang depan Allah 17 kali sehari. Tu rokok. Sujud berapa kali pula? 34 kali kita sujud depan Allah. Habis Allah tak sayang lagu mana hamba lagu ni. Dia semayang saja, bukan dia sujud dengan muka dia saja, hati dia sujud juga, dia ingat pada Allah. Orang lain duduk lena, dia mangkit dah pukul 6 semayang subuh dah. Allah. Kemudian berzikir pula, baca doa pula, macam-macam yang dia buat selepas semayang subuh. Lagu mana Allah tak sayang hamba lagu ni? Lagu mana Allah tak ampun dosa dia? Allah memang ampun dosa dia. Sehari semalam dia sujud ke Allah sampai 34 kali. Dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allah. Itu semayang 5 waktu. Kalau ibadat lain, Allah hantar Jibril yang beritahu kat Nabi, kena puasa bulan Ramadan, kena buat keluar zakat harta, kena buat kerja haji ke Baitullah. Semua Jibril buat turun mai ayat kat Nabi. Mai tang semayang, Allah tak suruh Jibril buat mai ayat abang kat Nabi kata semayang. Allah panggil Nabi naik sendiri Isra Mi'raj, terima semayang di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu nak hebatnya semayang. Sebab itu Nabi kata semayang tu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din.
Siapa yang mendirikan semayang, maka dia sudah mendirikan agama dia. Sebab itu Allah pewajib ibu bapa, tok nenek, anak cucu umur 7 tahun tengah suruh semayang dah. Umur 10 tahun kalau tak semayang, rotan sikit. Supaya cucu dia ni, tok dia rotan sikit ni, nak bagi lekat semayang. Kalau tak rotan, jadi tok wan hang lah. 70 haram tak semayang lagi. Ada seorang perempuan pergi kat saya. Dia kata, Datuk, ya, nak buat lagu mana? Awak cakap depan saya, suami saya ni, Allah, dia tak mau semayang lah. Dulu masa mak mentua dia duduk ada, dia duduk semayang juga. Dan mak mentua dia mati, dia tak mau semayang lah. Saya tak larat suruh. Kadang-kadang dia jerakah kita suruh. Hang semayang lah. Hang duduk bukan duduk dalam kubur kali ngaku. Tu dia. Tak boleh lah abang, semayanglah, kita pun dah tua dah. Semayanglah, itulah buat ibadat kita pun. Pandai-pandai lah hang tu. Awak tak nikah dengan ustaz lah tu. Tu dia kata. Dia kata lu tu, kita pun sengak. Dia kata kat bini dia, awak tak nikah dengan ustaz lah tu. Nikah dengan aku apa? Ada orang lagu ni tuan-tuan. Allah, bayangkanlah. Semayang tu Nabi kata tiang agama. Kalau orang buat masjid Bukhari pun tiang kami besar tu. Di tiang tu lah orang nak letak alang. Di tiang tu lah orang nak letak bumbung. Di tiang tu lah orang nak letak rasuk. Di tiang itulah orang nak letak kuda-kuda. Ni di tiang semua. Semayang tu tiang agama. Kalau tiang tu tak ada, faman aqamaha, siapa yang semayang, mendirikan semayang, faqad aqamad din, maka terdirilah agama dia. Wa man tarakaha, siapa yang tinggal semayang, faqad hadamad din, maka rosaklah agama dia. Untuk sah duk pulun buat hal lain lah. Kalau semayang pun tak lekat. Sebab itu Nabi suruh mak bapak ni, anak 7 tahun suruh dah semayang. Ajak dah semayang. Mudah-mudahan semayang tu jadi budaya dia. Ada budak yang umur 10 tahun dia sudah dekat semayang, tak tinggal semayang. Allah. Sebab itu Nabi suruh beringat sangat tentang semayang ni. Dan semayang satu waktu ke suatu waktu itu akan menghapuskan segala dosa-dosa kecil yang kita buat. Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, sembahyang fardu 5 waktu, sembahyang Jumaat minggu itu, minggu ini sehingga Jumaat yang berikutnya, dan puasa Ramadan hingga Ramadan yang lain adalah sebagai penebus dosa, penghapus dosa, selagi seorang itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Tapi kalau dia buat dosa besar, minum arak, itu ini, barulah dia, Allah tak akan ampun dosa dia. Allah, tuan-tuan. Ada seorang kawan,
Saya telefon dia 3 hari lepas masuk hospital, jantung dia tu darah dia beku. Telefon dia kata, alhamdulillah ustaz, boleh keluar dah. Mula-mula mereka nak hantar saya pergi hospital lain lah. Lepas tu mai doktor pakar, dia cek-cek, dia kata tak payah pergi. Cuma minta satu saja, no, dengar ni. Apa dia doktor? Minta satu saja. Apa dia? Doktor India. Tinggal rokok yang jangan duk isap. Nikih rokok punya pasal ni lah. Darah dalam jantung jadi beku. Rokok tu cukup bahaya. Dia abang kat saya, dia kata, tinggal dah ustaz, tak minta. Pasal bahaya. Itu aku duk abang kat hang tu, tinggal awak, hang tak tinggal. Allah orang kata tak usah diisap rokok. Nabi kata sebab rokok bahaya, hang tak tinggal. Lah ni jantung jadi beku baru tinggal, no? Rokok tu bahaya. Sebab tu kita buat keluar fatwa macam-macam, kita buat keluar fatwa nerima sir apa semua tak bagi. Dia boleh mengundangkan penyakit itu isap rokok. Kawan ni dia isap bukan sikit, sehari-sehari paling kurang 2 kotak. Tu dia. Awak yang isap sangat, dia kata kalau tak isap ustaz, dia tak main akal. Kena rokok tu baru main akal, sembang pun laju. Dia buat bendang banyak. Jaga. Kalau Allah suruh, tak berapa nak pakai. Hak Nabi suruh, tak berapa nak pakai. Hak doktor suruh, abang kata bahaya, tinggal lala tu. Boleh tinggal tu. Ini kita lah manusia lah, betul lah. Pengajaran hadis, sembahyang fardu 5 kali sehari tak termasuk sunat, hak tu hak fardu. Dulu masa mula-mula ni Allah wajibkan 50 kali sehari. Mai turun kat langit yang ke-6 jumpa Nabi Musa. Nabi Musa tanya Muhammad, Allah fardu apa? Fardu 50 sembahyang. Allah, dia kata banyaknya, pinak minta korang sikit. Nabi pun naik berjumpa Allah pula. Khaffif anni fa inna ummati la tutiquha. Ya Allah, kuranglah sikit sembahyang daripada 50 tu. Umat saya tak larat buat. Dia ada larat lah. Dia 50 waktu sehari semalam pun relax ya Nabi. Dia kesian kat kita lah. Kau kita tak larat buat. Fahutta anni khamsan. Kata Nabi, Allah kurang 5. Ada hadis kata kurang 10. Tak apa, kurang 5. Mai turun balik, jumpa Nabi Musa pula. Berapa kurang? Kurang 5. Tinggal 45. Dia kata banyak juga. Tak ambil minta kali. Dia ulang pada Allah tu berapa kali. Dia ulang 9 kali apa kali. Sampai tinggal 5. Pi sekali, Allah turun 5. Pi sekali, Allah kurang 5. Saja Allah buatlah. Nak bagi tahu kat kita yang bahawa Nabi Muhammad ni prihatin sangat dengan umat. Yang dia naik berjumpa Allah berkali-kali itu pasal umat dia. Dia duduk kesian kat kita kok kita tak larat buat, bukan pasal dia. Lepas tu sampai tinggal 5. Sampai tinggal 5, turun Musa kata tinggal berapa? Tinggal 5. Tak boleh minta kurang sikit lagi. Dia kata inni istahyaitu min rabbi. Kalau malu dah nak jumpa Allah. Daripada 50 tinggal 5 nak pergi jumpa lagi, tak ada muka dah malu. Kemudian Allah pun firman, aku tak akan tukar dah. 5 tetap 5, tapi pahalanya macam 50 juga aku akan bagi kepada umat kamu yang sembahyang 5 waktu.
Dia buat balik 5 waktu tu lah. Mai kat kita. Tu pun ada orang tak larat buat. Bayangkan kalau hak 50 dulu. Ngan tu imam tak sembahyang, bukan cakap-cakap makmum saja. Tapi tinggal 5 pun ada orang tak sembahyang. Saya pergi ceramah sekali itulah cerita Isra' Mi'raj. Sudah ceramah kawan masa duk minum kopi. Kawan tu orang kampung dia kata, "Ustaz nak tanya sikit awak Nabi kata dia malu nak pergi jumpa Allah. Dah tinggal 5. Kalau dia pergi minta sekali lagi tak ke syok?" Tu orang kampung. Tinggal 5. Sekali pergi Allah korang 5. Sekali pergi Allah korang 5. Sampai 5 Nabi kata, "Inni istahyaitu min rabbikum." Malu nak jumpa Allah lah. Dia kata, kalau dia naik pergi jumpa sekali lagi korang 5, tak payah bayang langsung. Lepas tu dia muka dia tak malu, dia tinggal tak bayang. Ni ada manusia 5 waktu taklah berat. Bukan berat mana tadi bayang subuh, lagi zuhur pula. Sebab tu para ulama, para sahabat Nabi sendiri, dia pun tak kurang. Setiap kali sembahyang fardu ada saja depa ikuti dengan sembahyang sunat, lebih-lebih sembahyang Aisyah, sunat Aisyah, sunat itu, sunat tahajud lah, sunat witir lah, sunat itu, sunat ini. Tak habis dengan sunat. Allah, sembahyang fardu 5 kali sehari, sembahyang Jumaat ke Jumaat yang lain, serta menunaikan puasa pada bulan Ramadan ke Ramadan yang berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang. Ini penghapus dosa. Orang yang sentiasa beramal dengan kebaikan, sama ada yang wajib atau yang sunat, akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan dosa-dosa dan keburukan semasa hidupnya. Memang pun orang yang kuat buat ibadat ni, dia kuranglah buat dosa. Tak buat dosa langsung tu, tak mungkinlah kita manusia biasa yang tak buat dosa. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Kita manusia biasa ni, kita memang buat dosa. Tapi insya-Allah kalau kita duk buat benda-benda semayang apa semua, dosa-dosa kita yang kita buat tu Allah akan ampun. Segala dosa-dosa kecil akan terhapus dengan melakukan amalan kebajikan dan kebaikan. Dosa besar akan terhapus. Dosa besar akan terhapus hanya dengan taubat nasuha. Apa dia taubat nasuha? Apa maksud taubat nasuha? Taubat yang betul-betul taubat, yang cukup syarat taubat. Taubat ni pun ada syarat dia. Apa dia syarat taubat? Para ulama menyebut, kalau dosa kita dengan Allah, kita buat dosa besar kita dengan Allah, kita taubat nasuha, baru Allah ampun dosa kita. Kalau dosa kecil tak apa, semayang dengan semayang akan hapus, puasa dengan puasa, kalau Jumaat dengan Jumaat akan hapus. Tapi kalau dosa besar, Allah tak akan hapus dosa kita, melainkan dengan kena taubat nasuha. Apa dia taubat nasuha? Taubat yang betul-betul taubat, yang cukup syarat dia. Ulama sebut, kalau dosa kita dengan Allah, syarat taubatnya ada 3. Yang pertama, al-iqna' al-iqla' 'anil dhunub. Yang kedua, an-nadam. Dan yang 3, al-'azm 'ala alla ya'uda. Itu syarat taubat kalau dosa kita dengan Allah, buat dosa besar dengan Allah. Contohnya, kita buat dosa besar lah, minum arak ke apa. Lagu mana Allah nak ampun dosa besar kita tu? Kalau ada taubat nasuha yang cukup syarat. Nombor 1, al-iqla'. Kena tinggal dosa tu.
Tapi duk tabat-tabat, tapi duk minum juga. Cuma pekorang daripada 3 gelas tinggal segelas. Allah tak akan ampun. Pasal apa? Hang tak tinggal langsung dosa tu. Syarat yang pertama, iqla', nak tinggal langsung dosa tu. Tak buat dah. Tobat lahum dah tak buat. Yang kedua, menyesal tak habis-habis di atas perbuatan dosa tu. Duk saja melengung, Allah, mujuklah, Allah tak bagi aku mati lagi. Aksiden hari tu patah kaki, Allah, kalau aku lah mati masa tu lagu manalah aku. Duk menyesal. Pasal apa? Pasal dia buat dosa besar. Menyesal itu ialah syarat untuk kita bertaubat daripada dosa besar. Tapi kalau duk bahasa syok lagi buat dosa tu, pergi duk cerita kat orang pula, tu tak ada, bukan taubat nasuha. Dan yang ketiga, dia mesti ada azam, niat yang kukuh, dia tak akan buat dah sampai mati, aku tak buat dah dosa ni. Kalau itu yang ada, baru dia panggil taubat nasuha. Nombor 1, tinggal terus dosa tu tak buat dah. Yang kedua, menyesal di atas dosa hak buat dulu. Dan yang 3, berazam sungguh-sungguh tak akan laku lagi dah pada masa-masa yang akan datang. Itu kalau dosa besar kita buat kita dengan Allah. Tapi kalau kita buat kisah dengan orang, kita curi duit dia kah, kita tipu dia kah, kita kecoh dia kah, hak tu ada tambah satu lagi. Hak 3 tadi tu dipakai juga. Kena menyesal, kena azam, kena menyesal, kena azam, kena jangan buat dah dosa tu. Kemudian tambah satu lagi, iaitu kena pi minta halal kat kawan tu, kat orang tu. Kalau kita tipu duit dia, curi lembu dia, sembelih 10 tahun dah, dia nak buat kenduri tak ada lembu, pi curi lembu kawan. Kawan tu sayang tak sanggup bapak lembu tu, dia duk belah, dia pi curi. Buat dosa besar, curi barang orang. Lagu mana nak ampun dosa? Pi jumpa dia, kata, mak, aku nak abang kat hang lah, tapi kudung kepala anak abang. Hang ingat tak lembu hang sayang? Aku sampai lah di usaha hati, aku curi. Aku main ni nak minta ampun, maaf kat hang lah. Berapa duit hang nak ambil kat aku? Mak kata, biar pi lah dah tu. Kalau biar pi aku minta ampun banyak-banyak lah kat hang. Itu dia panggil istihlal. Pi minta halal kat kawan tu. Contoh dia, kalau kawan tu mati lah. Dia curi lembu tu 10 tahun dulu, tapi 4 tahun lepas tu kawan tu matilah. Lagu mana? Hak tu kena banyak-banyak berdoa kat dia lah. Minta ampun lah kat dia. Minta ampun. Tolong doa kat dia lah. Buatlah kebajikan kat dia. Mat, aku curi lembu hang dulu. Lah aku nak buat kebajikan. Aku nak pergi wakaf duit RM5,000 harga lembu hang tu ke semana-mana. Dan aku niat pahala dia tu bagi kat hang lah. Hang dah mati dah. Aku nak minta alai kat hang, tak boleh. Lagu tu lah kena buat. Jangan duk pergi raut batu tanda dah, pergi raut batu tanda. Mat, tak cukup tu. Pergi kubur mat tu, mat, aku curi lembu hang dulu. Tak maaf banyak mat no. Tak cukup lagu tu lah, duk raut batu tanda kawan. Kena buat kebajikan. Itu juga beli kapet. Nak kenuri rumah dia, beli kapet. Kira-kira kat 4,000. Buh depan pelamin, nak menikah anak. Beli kat kapet dulu, kat orang Pakistan. Kawan tu tak tahu balik mana, haram dia tak bayar. Sampai boleh cucu lah, tak bayar harga kapet. Pergi nak bayar, kawan tu dah tak ada balik mana, tak tahu Pakistan. Lagu mana nak buat Nak taubat daripada dosa, ambil duit kapet tu 3,000, hang pergi wakaf tang mana, niat abang ke Allah, sampaikan pahala dia kepada tuan kapet ni. Tak tahu, saya tak tahu dia mati ke hidup lagi, tak tahu. Tapi tu cara dia. Aku nak taubat lah, nak minta maaf kat dia, tapi dah dia pun tak ada. Tak tahu lah.
Itu kalau dosa kita dengan manusia. Susah. Sebab tu jangan duk buat dosa dengan manusia ni. Payah. Tapi kita tak cukup buat dengan Allah, dengan orang pada sapu. Baik. Itulah dia nama taubat nasuha. Kalau kita dengan Allah ada 3 syarat. Pertama, tinggal dosa tu. Yang kedua, menyesal atas dosa buat dah. Yang 3, berazam tak mau buat lagi dah dosa tu. Tapi kalau kita dengan ada makhluk, dengan manusia, tambah satu lagi, iaitu pergi minta halal kat dia ataupun buat kebajikan untuk dia. Itu kalau kita dengan manusia. Itu dipanggil taubat nasuha. Tapi kalau duduk di masjid, astaghfirullahalazim, tipu orang, kecoh orang, dia tak akan lepas. Pasal tak cukup syarat istihlal, tak ada. Pergi minta halal kepada orang yang kita buat dosa kat dia. Jadi takat itulah dulu tuan-tuan. Kita dah cukup dah 1 jam lebih dah kita berkuliah. Kita baca 2-3 hadis hari ini tentang fadilat hari Jumaat. Saya nak pesan lagi, hari Jumaat ni kita kena buat banyak kebajikan. Kita buat kebajikan banyak sikit pada hari Jumaat ni. Khususnya semayang-semayang duha. Kalau hari lain tak dan, hari Jumaat minta bagi dal lah semayang duha. Baca doa-doa semayang duha tu. Dan buatlah ibadat-ibadat lain, zikir dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita pahala yang berlebihan pada hari Jumaat. Dan Allah hapuskan dosa-dosa kita yang kita lakukan antara Jumaat dengan Jumaat. Kemudian Allah tambah lagi 3 hari. Jumlahnya ada 11 hari insya-Allah. Bagi orang yang tak ada kitab, insya-Allah kita akan main pula kitab lah. Kuliah kita akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min haula'il arba'. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang boleh mendidik kami, memberi kami kepada kepahaman-kepahaman untuk kami amalkan ajaran-ajaran yang telah ditinggalkan kepada kami oleh Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keupayaan untuk kami mencari ilmu dan mencari hidayat daripada-Mu ya Allah, melalui ajaran-ajaran yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasul-Mu dan oleh para ulama-ulama kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimakanlah segala ibadat kami ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, dan dosa ibu dan ayah kami ya Allah, dan kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihani kami semasa kami kecil dahulu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah kita akan jumpa pula pada hari Khamis minggu yang keempat insya-Allah.